Jauhi yang kita jauhi. Dah tulis. Bulan lepas tak main. Saya muka surat keempat. Ada? Surat keempat. Lupa tanda. Cina apa? Tak nak kali tanda. Dia bawa. Barak habis. Belum lagi. Rasa 4 minit lagi. Ha? Surat 10 ke? Sebab Cina. Surat ke 10 kan? Oh, dah sini. Okey, baik. Qala musannif rahimallahu ta'ala al-babu tsalisu fi uqubati syaribil khamri. Kita masih lagi berkaitan tentang bab yang ketiga pada menyatakan akan seksa orang yang minum arak dan tuak. Bab berkaitan merungkaikan tentang perihal orang-orang yang minum arak dan minum tuak. Tuak ni apa dia? Tuak ni adalah benda yang memabukkan. Benda yang boleh memabukkan. Baik. Qala musannif rahimallahu ta'ala. Kerana bahawasanya ia kepada Allah Ta'ala seperti orang yang menyembah berhala. Kerana bahawasanya ia orang yang minum arak dan minum tuak ni, perbuatannya seumpama seperti orang yang hidup atas dunia, seperti orang yang menyembah berhala. Siapa dia yang menyembah berhala? Jadi kena faham. Kena faham betul-betul. Jangan sekali-kali sampai terjebak buat perkara ni, tuan-tuan. Atas dunia seronoklah minum, tapi di akhirat esok jenuh. Jenuh makan tak habis esok di akhirat esok. Kerana apa? Terjebak cuba-cuba nak test, cuba nak minum air arak. Janganlah. Baik, barang siapa minum arak, barang siapa yang minum arak dan tuak, minum arak dan tuak benda yang memabukkan di dalam dunia. Cuba nak minum minum arak dan minum tuak di dalam dunia, diharamkan Allah Ta'ala atasnya orang yang minum tadi ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala haramkan tu. Subhanallah, na'udzubillah. Diharamkan Allah Ta'ala atasnya minum di dalam syurga. Subhanallah. Segala nikmat-nikmat apa yang ada di dalam syurga, subhanallah, takkan dapat dirasai. Nak dapat apa yang ada di dalam syurga, atas dunia ni, apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala larangkan, tolong janganlah buat. Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan, tolong silalah buat. Sebab yang kita duk belajar hari ni, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi abad mai dah. Nabi bagi tahu siap dah.
Nabi bagi tahu kepada kita siaplah kepada umat dia yang akhir zaman ni. Kita lah berpegang teguhlah, berpegang sungguh-sungguhlah pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat dulu tak dapat tuan-tuan. Umat-umat dulu tak ada. Kita hari ni umat yang khususiat. Umat khususiat, umat yang cukup paling istimewa. Kita main belajar mengaji. Bila belajar mengaji dengan kitab ni macam ni, bila mengaji dengan kitab ni macam ni, siap dah. Maka terpulanglah setiap insan atas dunia ni. Terpulanglah pada setiap insan ni yang sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi akal fikiran. Allah Subhanahu wa taala dah beri dah mata, dah beri dah telinga, dah beri dah elok sempurna dah. Allah Subhanahu wa taala beri dah. Sekiranya atas dunia dia masih ingkar, sami'na wa asaina, dia dengar tapi dia berpaling. Ni cukup rugi. Sami'na wa asaina, aku dengar dah tapi aku berpaling, buat tak tahu. Kalau bahasa kasarnya buat bodoh, contohlah. Sekarang nak sebut. Kalau bahasa kasar dia buat bodoh, dia buat tak tahu, dia buat buti tular. Esok di akhirat esok termasuklah orang-orang yang rugi. Nak menyesal di akhirat esok tak guna dah tuan-tuan. Kita nak menyesal di atas dunia ni. Kita nak buat apa semua sekalipun atas dunia ni, ulutlah. Sebab tu ada seorang ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris-pewaris Nabi. Tuan-tuan dengar elok. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahulah umat aku, umur dia tuan-tuan tak akan melebihi sampai 100 tahun. Tak ada yang umur dia 200 tahun. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia berapa tuan-tuan? Tak sampai umur 80. Tak sampai umur 70. Kan? Maka di situ dah menunjukkan kita, umat kita hari ni, insan manusia hari ni lebih kurang 60, 55, 67 macam tu lah. Lebih tu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang siapa-siapa hari ni umur dia 40, umur dia 30, umur dia dah celik dah. Dia dah kenal dah diri dia siapa. Sebelum ni dia tak kenal. Sebelum ni hawu biru contoh. Sebelum ni hawu biru. Yang mana lepas tu lepas dah. Yang mana sudah tu sudah dah. Yang sekarang dah betul-betul celik dah hari ni. Termasuk saya lah duk bercakap hari ni. Yang kita dah betul-betul kenal diri kita, kita dah boleh sembahyang, kita dah boleh mengaji, kuliah majlis ilmu, duduk dalam masjid, berzikir apa semua, mengaji Quran apa semua, pakai jubah, pakai dah semua dah, elok dah kenal, dah betul-betul kenal. Maka siap siaga pulun jaga bagi elok sebelum nak tempuh masuk umur 60. Yang mana 50 berbaki berapa tahun lagi nak masuk umur 60. Kira tengok Yang mana umur 50 berapa tahun lagi nak tempuh 60. Sekarang duk celik hari ni kena jaga elok. Jangan ulama kata bila kau dah kenal diri kau betul-betul, jaga elok. Buat yang terbaik. Buat yang terbaik, jangan sia-siakan. Yang mana yang sudah tu sudah. Tutup. Sekarang ni buku baru dah. Buat yang terbaik. Masuk umur 60, jangan duk seronok banyak sangat. Umur 60 jangan duk seronok banyak sangat. Siap siaga. Lebih umur 60, alhamdulillah. Ada orang 70, alhamdulillah, terima kasih Allah. 80, terima kasih Allah. Allah beri lagi umur panjang. Allah beri lagi dapat solat berjemaah. Ini tuan-tuan ni. Baik. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tu kita ni tuan-tuan, ada seorang ulama agak bagi tahu, kita nak mengharapkan semayang kita ni, termasuk saya lah, tahu semayang kita kualiti tuan-tuan. Tak perlu saya nak tanya tuan-tuan, Haji khusyuk tak semayang tadi? Tak perlu saya nak jaga, nak tanya khusyuk tak semayang tadi? Tak perlu tuan-tuan. Ada satu amalan yang betul-betul dia nak tolong cover. Dia nak tolongkan cover segala amalan kita ni. InsyaAllah tuan-tuan sila buatlah lepas ni. Apa dia? Memperbanyakkan salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dengan berkat barakat selawat atas baginda yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nak tolongkan cover. Ni tuan-tuan, kita nak buat amalan sunat-sunat memang KO nak buat amalan sunat-sunat ni memang KO lah tuan-tuan. Solat tahajud kadang-kadang kejut kita ni. Yang pentingnya selawatlah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil naik kereta pegang tasbih, selawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kereta kubur tasbih. Kan? Tuan-tuan ada tasbih tak? Ada kan? Ni tasbih ni. Buh kat atas, buh dalam kereta satu. Tak kira besar ke kecil, berhenti dekat traffic light, pegang tasbih selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambah pula duduk kat Kulim ni banyak traffic light, lampu merah, bawa asap berhenti, tengok handset, tengoklah handset. Saya tak marah, saya tak larang tuan-tuan. Tapi kita hari ni sinonim ni, masyarakat ni berhenti traffic light, tarik apa? Dia tarik ni. Tak apa, saya tak marah tuan-tuan. Dalam masa sama tasbih. Sambil bawa, apa salahnya kan? Pegang sareng, pegang tasbih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok-tengok sekejap dah 900. Siapa sangka? Tengok-tengok sekejap dah 700. Tengok-tengok sekejap, tak payah duk kira-kira tu, buat je. Buat je. Dah 1000 ke belum? Dah 100 buat. 200 Tak payah duk kira kata-kata, buat je. Tu pulang pada tuan-tuan lah, banyak mana tuan-tuan nak selawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia tak berkira langsung kat kita ni tuan-tuan. Betul tak? Allah tak kira, dia tahu. Yang hari ni tuan-tuan, cilik-cilik hari ni naik nafas, turun nafas, naik nafas, turun nafas. Allah beri kita boleh bernafas hari ni, tak berkira langsung Allah. Berapa banyaknya nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi kita nak dustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita tuan-tuan? Banyak sungguh. Tidak lain dan tidak bukan, semua orang nak mengidamkan minum telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syurga ni. Sekiranya atas dunia musnah dibagi tahu, dia redah cuba nak minum arak dan tuak, dia di sana esok minta maaf lah. Jangan main-main, jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, siapa kita? Kita tidak ada sedaya upaya, kita tak kuat tuan-tuan. Nak melawan kekuatan Allah, siapa tak boleh tandingi. Dengan COVID hari ni, COVID-19 pun kita tak boleh lawan. Berapa banyak saudara-saudara kita, adik-beradik kita di belah-belah luar negara tu, kan? Berapa banyak tuan-tuan mati sampai hospital tak ada nak boleh cover masuk, sakit dah. Kita rakyat Malaysia, alhamdulillah lah, walaupun masih ada lagi COVID-19, tapi dah ada lagi dah tolong boleh cover. Ni Indonesia, Filipin, kat mana belah, subhanallah. Ini tuan-tuan ni. Dengan COVID, Allah Subhanahu wa taala mai hantar COVID je.
Bukan cakap perempuan saja bertutup. Ini semua bakat bertutup, berpudak, bertutup ini. Tutup. Tu dia tuan-tuan. Sebelum ni tak pernah bertutup, lah dia bertutup. Nak masuk masjid, nak kena scan pen. Nak pergi mana, nak kena scan, nak ikutkan hati. Ya Allah, renyuh je ni. Pergi kedai makan, nak kena cek suhu. Lambat macam ni. Nak kena beratur, nak masuk bank, nak kena beratur. Nak dapat suasana macam dulu ni macam mana? Sabar. Pemerintah dah buat dah. Perdana Menteri dah beritahu dah. Sampai ujung bulan 12 kita kena taat. Pemerintah ke arah benda kebaikan kita kena ikut. Benda yang baik. Ni tuan-tuan ni. Baik. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keluar orang yang minum arak dan tuak itu daripada kuburnya terlebih busuk daripada bangkai. Subhanallah. Nampak? Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya orang yang atas dunia dia minum arak dan minum tuak. Di akhirat esok tuan-tuan, tubuh badannya lebih busuk daripada bangkai. Di akhirat esok dia lebih busuk, sebusuk-busuknya yang kita duk lihat hari ni atas dunia. Tuan-tuan pergi buang sampah, tutup hidung daripada jauh. Baling tu tak berani pergi dekat. Berapa? Lubang sampah, tong sampah. Orang dalam majlis pemandaran ni, majlis selalu angkat sampah kan, lori sampah, dia dah biasa dah, dia dah lali dah. Sebab tu hari-hari kerja dia. Yang kita ni, walaupun bini suruh, bang pergi buang sampah bang, kita pergi buang. Kadang pergi dekat, sekali pergi dekat, ya Allah ya abad, tutup hidung. Nampak? Dari atas dunia busuk selisih dengan lori sampah pun kita dah baunya amat. Apatah lagi bagi orang yang di akhirat esok, dia punya jasadnya, tubuh badannya lebih busuk, sebusuk-busuknya. Subhanallah. Jangan main tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimallahu taala, dan tempat arak itu digantungkan pada lehernya, dilantungkan pada lehernya, dan mangkuk tempat minum itu pada tangannya. Maknanya di akhirat esok, golongan-golongan esok tuan-tuan nak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, nak bagi kenal, dan penghuni di akhirat yang golongan-golongan yang duk kena duk azab, menunjukkan di leher dia kena ada gantung botol-botol. Dia ni adalah golongan orang yang minum arak dan tuak. Nak menunjukkan inilah golongan orang yang minum arak dan tuak ketika di dunia dulu ni. Gantung siap dah kat leher ni. Baik. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mangkuk apa dia? Botol. Botol arak itulah pada tangannya, bukan dekat di lehernya, tangannya pun ada. Dan dipenuhkan di antara kulitnya dan dagingnya itu beberapa ular dan kala. Kulit dia penuhkan, keseluruhan kulit, keseluruhan tubuh badan dia dipenuhi dengan ular-ular dengan kala. Kala apa dia? Kala jengking jangan main tuan-tuan. Ular atas dunia pun kita dah lari lintang bukang lah. Ular atas dunia lari lintang bukang. Ni baru-baru ni di mahtafiz Al-Quran saya, tukang masak mahtafiz Quran saya duduk tengah masak, anak ular sawo tak mana timbul masuk itu. Intang bukang lah, ular keluar daripada tu. Tukang masak mahtafiz terperanjat, melompat dah.
anak ular sawa, tuan-tuan. Ular sawa ni bisa ke tak bisa, tuan-tuan? Tak bisa. Tapi anak bila dengar anak ular sawa, maknanya ibu sawa tu ada. Melompat tukang masak mak tafiz, ular. Nasib baik time tu orang duk tengah buat tangga kecemasan di mak tafiz saya. Dah buat dah, selesai dah. Tangga kecemasan ada dalam pot orang. Dia ambilnya cangkul. Mana ular. Orang Melayu kita. Mana ular? Dia tengok, nak ular sawa. Ambil pula plastik. Banyak pun tuan. Jangan main. Sebab adanya anak ular maknanya adanya ibu ular. Bapaknya tu. Tapi dah kena tangkap lah. Sebab di mak tafiz kaya sebelah tu ada lot tanah kosong. Dan sebelum tu memang semak samun lah. Tuan tanah tu masa nak bersihkan, dia pun jumpa ular sawa besar betis, tuan-tuan. Dah kena dapat tangkap dah. Jepang angkat. Besar sungguh ular sawa tu. Maknanya mereka dah bersih. Tuan tanah tu, tanah lot tu mereka dah bersihkan. Maknanya mereka lari. Dia tengok, ni selamat kot mak tafiz ni. Dia masuk mak tafiz. Sekali dia tengok tukang masak melompat, tukang masak mak tafiz, ular. Bayang kan? Saya tengok tu dia. Panjang kat lah. Walaupun adalah besar ni, tapi panjang kat lah. Jangan main. Haji Mani pegang ular. Ular sawa. Ular masuk rumah pun kita dah terperanjat, tuan-tuan. Betul tak? Ular sawa. Sebab tu kalau tuan-tuan masuk jamban ke apa semua, jaga-jaga. Mamat ni dia tak kira. Mamat ni dia tak kira. Tara RNR pun dia boleh masuk. Walaupun sakit perut, tengok-tengok semua. Tengok lain clear tak clear. Dalam lubang jamban pun dia boleh masuk. Kalau tuan-tuan bilik air, tuan-tuan tengok sama atas bawah, tengok clear, okey, selamat. Silakanlah. Jangan pakai redah. Dia boleh tambah pula musim hujan. Dia tak kira musim hujan. Nama saja ular atas dunia pun kita dah takut, tuan-tuan. Apatah lagi di sana esok, di akhirat esok, dalam kubur esok. Wajib kita percaya ni. Soalan bocor dah ni. Nabi SAW bagi tahu kepada kita siap-siap dah ni. Dalam ular adanya, dalam ular adanya, dalam kubur di akhirat esok adanya ular, benda gaib. Wajib kita beriman, wajib kita percaya. Ular tu nama dia apa? Kita dah belajar dah sebelum ni. Ular Syuja'ul Aqra. Besar ularnya, matanya kemerah-merahan. Subhanallah. Ni tuan-tuan jangan main. Ni semua hak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh buat belaka. Baik. Dan kala jengking. Kala jengking masuk rumah lintang bukan. Jangan main. Jadi di akhirat esok, di dalam neraka ada berbagai-bagai jenis siksaan. Macam-macam binatang ada. Allah. Siapa nak selamatkan kita? Tidak lain dan tidak bukan masa atas dunia ni. Tuan-tuan main majlis ilmu, berzikir, berselawat, mengaji Quran, tolong orang silaturahim tu. Benda tu nak tolong cover, benda tu nak tolong selamatkan tuan-tuan duduk dalam kubur tu. Tapi kalau kuat bersedekah, tak ada silaturahim dengan orang, payah sikit dia jadi tersekat. Sedekah kuat tapi tak ada silaturahim dengan orang, payah, dia disekat, payah sikit. Mengaji kuat tapi tak silaturahim dengan orang, payah, dia disekat. Yang kita nak semua mengaji kuat, silaturahim, baca Quran kuat, silaturahim, sedekah kuat, silaturahim, tolong orang kuat, silaturahim. Maknanya jangan lupa silaturahim dengan manusia. Tak kira jiran sebelah, jiran sebelah, adik beradik apa semua. Orang nak benci kita tu letak kat dia.
Orang nak fitnahkan kita, letakkan yang kita ni silaturahim. Hubungan dengan manusia tu kena. Jangan sombongkan diri, jangan bongkak, jangan takabur, jangan apa. Tolong, jangan. Takut esok tersekat jenuh. Dia lain semua okey dah. Sekali cek tengok okey dah. Sekali Allah tersekat sini pula. Silaturahim tak ada. Masa atas dunia ni. Ni jam. Jangan. Biar pi orang tak mau silaturahim dengan kita kena silaturahim dengan orang. Kita jangan cik pasal dengan orang. Biar dia cik pasal dengan kita. Baik, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan dipakaikan akan 2 kasut daripada api neraka. Tu dia. Di akhirat, di dalam neraka ada 1 kasut. Dan kasut ni tuan-tuan khas untuk penghuni neraka. Kasut lagu mana, bentuk dia lagu mana yang kita boleh faham hari ni. Dipakaikan kasut daripada api neraka. Allah Rabbi tuan-tuan. Kasut api neraka diperbuat daripada api neraka. Pakai itu mengelegak otak. Tuan-tuan jangan main. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala boleh buat belaka ni. Pakai sarung saja kasut daripada api neraka tu mengelegak otak. Jangan main. Baik. Maka mendidihlah. Mendidih tu pun bukan melegak. Melegak tu satu dah tuan-tuan. Mendidihlah ia daripada keduanya. Keduanya itu otak kepalanya. Mendidihlah. Kepala otak dia mendidih lagu mana. Tuan-tuan boleh tengok kita pergi jerang ayam. Mungkin dulu-dulu kita gotong royong jerang air dalam bekas yang besar. Tengok air mendidih lagu mana. Lagu tu lah pok. Subhanallah tuan-tuan. Jangan main-main. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ni main tuan-tuan. Baik. Sampai lagu tu. Bila pakai dia sarung, kepala menotak. Otak kepala ni mendidih. Dan jadilah kuburnya itu 1 lubang daripada lubang api neraka. Nauzubillah min zalik. Bantu kita ni tuan-tuan. Hari ni kita boleh belajar, kita boleh mengaji berkaitan bermacam-macam bab. Ustaz mana main belajar, kita mengaji ni. Yang pentingnya kita percaya dah semua. Sebab benda gaib ni tuan-tuan, kita tak nampak lagi. Bila mati esok baru kita nampak. Bila di saat-saat khalaqam malaikat maut nak ambil nyawa kita, baru kita nampak masa tu. Apa yang sebelum ni kita belajar, apa yang sebelum ni kita mengaji. Ya Allah, betul sungguh ya Allah. Bila dah nyawa-nyawa khalaqam ni wal gharaq, masa tu, sebab tu kita tengok kan, manusia bila di saat-saat masa tu mata dia naik ke atas. Betul tak? Mata naik ke atas. Bila mata naik ke atas, masa itulah dia akan nampak. Dia akan nampak. Yang mana baik dapat baik, mana yang buruk nampak buruk. Kalau mana manusia insan atas dunia, dia nampak benda yang keputih-putihan, benda yang sinar-sinar, yang benda yang cantik-cantik, alhamdulillah. Melekat-melekat sambut dia dengan keadaan baik. Kalau nampak benda yang tak berapa nak menyenangkan, keburuk-burukan, gelap gulita apa semua, na'udzubillah. Masa tu ya Allah, baru tahu ya Allah. Ni tuan-tuan ni. Jangan momen. Batu atas dunia ni lah kita kena ingat sungguh-sungguh akhirat. Ingat sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh manusia dalam tubuh kita ni, jasad kita ni, roh kita ni, roh siapa yang atas dunia, ingat sungguh akhirat. Ingat sungguh Allah Subhanahu wa taala, ingat sungguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah
Allah permudahkan. Malaikat ya Allah Subhanahu wa taala tugaskan akan permudahkan rohnya keluar daripada jasad. Ini tuan-tuan, kalau atas dunia roh jasad kita, roh kita ni, tubuh badan kita, diri kita cenderung ingat lebih kepada dunia, Allahu Akbar, takut lambat roh nak keluar daripada jasad. Bila lambat keluar daripada jasad, roh lambat keluar daripada jasad, fikir-fikirkanlah, termasuk saya lah. Bila lambat ni macam-macam. Orang roh, orang beriman, dia cepat. Sebab apa? Dia tak sabar-sabar nak bertemu dengan Allah. Roh orang yang beriman, dia tak sabar nak bertemu dengan Allah. Dia rindu nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tu. Allah Allah Rabbuna Allah Allah Rabbuna Allah Allah. Contoh dengan zikrullah. Roh orang yang beriman tu surat hebat, mudah sembuh. Sebab tu bapa mertua saya di saat-saat kalimah terakhir dia, anak dia mengajar mengucap ya la ilaha illallah. Saya angkat tangan, la ilaha illallah sekali. Very good. Subhanallah. Tak apalah, tu bahagian dia lah. Saya ni menantu cemburu. Di saat-saat tuan-tuan, di saat-saat lagu tu boleh angkat la ilaha illallah. Ni macam ni. Tak cemburu kah tuan-tuan? Cemburu. Awak lagi boleh dapat lagu tu. Ni tuan-tuan ni. Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia. Sebab tu kita kongsikan. Yang mana orang yang pergi dalam keadaan baik, mana orang yang pergi dalam keadaan bagus, alhamdulillah. Mati Allah Subhanahu wa taala permudahkan. Kadang tak sangka duduk saja baca Quran, dah tak ada dah. Kan? Duduk tengah majlis ilmu sekali tengok-tengok kuliah habis dah. Ingatkan duduk belakang cemburu tu sandarkan dinding, ingatkan lena. Apa rupa-rupa lena sungguh. Ada yang lena ke belakang tu, orang kejut-kejut sama. Kan? Kejut-kejut sama. Bukan tak ada, ada berlaku. Ustaz tu tengah mengajar. Main majlis ilmu, dia suka lena. Sekali tengok memang lena sungguh. Bangun. Habis kuliah. Kejut, tengok tak ada lah. Masya Allah. Mati meninggal ketika duduk dalam majlis ilmu. Subhanallah. Tak nampak dalam keadaan dia betul-betul malaikat nampak. Macam tu. Tengok tak ada lah. Lembik dah kawan tu. Meninggal dalam masjid. Selesai waktu azan iqamatkan Allah, tak ada dah. Sebab tu sekarang ni yang kita paling cukup risau, termasuk saya lah. Tarikh mati tu bila tu yang kita tak tahu. Tu je. Yang sekarang ni yang paling kita tak tahu ni apa dia? Tarikh kematian tu tak tahu bila. Tu yang masalah. Kalau tahu senang tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu tak? Nak mati bila? Pukul berapa? Masuk penjara, ada kes hukuman gantung. Dia tahulah mati bila. Hukuman gantung, siapa-siapa ada hukuman gantung masuk dalam penjara, dia akan tahu mati pukul berapa, nak digantung pukul berapa. Tu dia boleh standby fikir sebelum nak 2-3 hari nak hukuman gantung, taubat sungguh kepada Allah. Tu kira-kira kan. Yang kita ni tak ada kes hukuman gantung, tak ada apa, sangkut paut dengan polis apa semua ni, tak tahu mati bila. Tu kena siap-siagalah. Tuan-tuan, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama dah pergi dah.
ulama-ulama, tok-tok guru apa semua, sedangkan baginda kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dah pergi dah meninggalkan kita begitu lama tuan-tuan. Apatah lagi diri kita ni tak tahu bila. Tapi kita mohon doalah dalam masa sama ada perasaan takut. Takut ya Allah. Aku takut ya Allah. Mudah-mudahan kau terima dah sembahyangku ya Allah. Tu ada perasaan takut. Ya Allah, aku takut ya Allah, mudah-mudahan kau terimalah sedekah aku ni ya Allah. Aku takut ya Allah, mudah-mudahan kau terimalah pahala aku main mengaji ni ya Allah. Aku takut ya Allah, mudah-mudahan kau terimalah aku zikir, aku duk zikir ni ya Allah. Dan harap tu pun mesti ada juga. Ya Allah, mudah-mudahan kau pandanglah rahmat-Ku ya Allah, dengan belah kasihan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandangkanlah aku esok di akhirat ya Allah, janganlah kau tak pandang aku esok ni ya Allah. Takut je. Takut dan harap pun kena ada tuan-tuan. InsyaAllah no? InsyaAllah. Ini tuan-tuan ya. Muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Padahal qala musannif rahimallahu ta'ala, padahal ia serta dengan Fir'aun. Padahal orang-orang yang ketika minum arak dan tuak ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dia berserta, dia bersama dengan golongan-golongan Fir'aun. Fir'aun dia minum buat benda-benda perkara-perkara ni. Kalau bahasa kasarnya lok-lak ni lah, minum arak, minum tuak apa semua tuan-tuan aja. Fir'aun pun, kau pun sama dengan aku. Tak sangka. Kenapa kau tak ikut, sedangkan kau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana? Kenapa kau tergolong dengan aku juga? Tu tak boleh buat apa dah. Dia berserta dengan Fir'aun dan Haman. Fir'aun, Haman, golongan-golongan yang terdahulu kala. Samud, Ad, Qarun, apa semua tuan-tuan. Jangan main. Itu semua sebagai aktibar. Tuan-tuan kalau nak pindah tempat Qarun, kalau tuan-tuan pergi Mesir, macam saya belajar kat Mesir, tengoklah tempat Qarun tu macam mana. Istana Qarun yang dibinakan gah. Sekarang dah makin rendah dah istana Qarun kat Mesir. Jangan main. Qarun dulu miskin, kaya, duit banyak, apa semua, dia lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Dah dia tak tahu berkat dengan seorang Nabi doa tu dia jadi kaya. Dia sombong, dia apa semua, berlagak, minum, pok. Sekali Allah tenggelamkan harta-harta Qarun. Allah tenggelamkan harta. Di situ menunjukkan kita hari ni, kita duit kita belum tentu hak milik kita. Jangan sombong. Duit tuan-tuan banyak dalam bank, duit pencen setiap bulan masuk, belum tentu duit kita. Mungkin rezeki orang lain. Duit kita, yang betul-betul duit kita apa dah? Yang time kita guna pakai, itulah betul-betul duit kita. Ini tuan-tuan ni. Muslimin yang dirahmati Allah subhanahu. Dan masa sama ada duit, banyak duit, menginfaklah. Ni baru-baru ni di Selangor ke apa, ada seorang ustaz ni, dan saya dalam grup lah, grup kawan-kawan ustaz. Ada seorang haji, dia dan menginfak transfer RM3,000. Dia dan menginfak transfer RM3,000 tuan-tuan muslimin dan mati Allah, dan transfer menginfak RM3,000 di pusat pengajian yang ustaz ni nak buat pondok ni, terus meninggal dunia. Subhanallah. Mati dalam keadaan selesai transfer RM3,000 dalam akaun madrasah pondok. Ish tuan-tuan, cemburu. Dan selesai transfer tu, pergi ke bank, jantung, meninggal tu boleh. Subhanallah. Meninggal tu tuan-tuan lepas daripada tu. Muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak ni, tak cemburukah kita orang mati lagu ni? Dia pergi keluar daripada rumah, niat dia nak menginfak duit zakat dia untuk pondok, ustaz mendirikan madrasah, selesai transfer terus meninggal dunia. Subhanallah.
Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala musannif rahimallahu taala. Dan orang ini bersama dengan Firaun dan dia bersama dengan Haman di dalam api neraka. Nauzubillah min zalik, dalam api neraka. Yang terlebih di bawah yang bernama Hawiyah, narun hawiyah. Api yang menyala-nyala. Di bawah api neraka, lubang-lubang api neraka ni tuan-tuan, dia ada tahap-tahapnya. Itu syurga dia ada tahap-tahap syurga ni tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan riwayat mana satu hadis, satu cerita daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberi minum atau makan atau orang yang minum arak dan tua, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi setakat itu dulu, mana baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang kurang tu kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf saya terkasar bahasa dan tergurih dalam perasaan. Dan ada beberapa perkara. Yang pertamanya, di mahtafiz Al-Quran saya hanya berbaki sahaja untuk pengambilan pelajar perempuan umur 10 tahun hingga 16 tahun. Tuan-tuan bolehlah nak booking, ada adik-beradik, saudara mara, anak melekan ke nak masuk di mahtafiz perempuan saya, boleh berbaki 10 orang saja lagi nak ambil untuk pengambilan tahun depan. Nak masuk tahun ni pun boleh, tahun depan cukup lagi 10 tak ambil dah, insya-Allah. Dan yang keduanya, dalam masa sama di luar sana ada tabung mahtafiz, insya-Allah. Tangga kecemasan dah selesai dah, buat dah tuan-tuan. Dan yang seterusnya untuk kali ni pula kita nak beli untuk PA system. PA system saya dah servis harganya, siapa nak menginfak sahamnya kekal selama-lamanya, insya-Allah. Jumlah nak beli PA system tu nak pasang di mahtafiz RM5,800. RM5,800. Jadi saya mohonnya sebaik tuan-tuan, kot mana ada yang nak beri zakat apa semua, insya-Allah. Nak menziarah mahtafiz saya, mai insya-Allah. Nak bagi terus, nak beli ke, insya-Allah. Sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina biiman wa amitna biiman wa hsyurna biiman wa adkhilna jannata ma'al biiman wa rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.